COVID-19, penyelamat kepada keletihan pandemik. Ikuti perkembangan selanjutnya bersama saya Jana Nik dalam Banteras COVID-19. Keletihan yang dialami oleh masyarakat Malaysia haruslah dibendung bagi meneruskan perjuangan mengekang penularan virus COVID-19. Vaksin adalah salah satu cara dan strategi kerajaan bagi mengekang penularan wabak ini. Susulan pembukaan sekolah tidak lama lagi, kerajaan mensasarkan untuk memberi perlindungan vaksin kepada golongan ini. Ikuti temu ramah bersama Prof. Madya Dr. Nur Azah Zahari, pakar perunding Jabatan Pediatrik PPUM dan pendapat daripada seorang ibu tentang anak-anaknya yang bakal bersekolah tidak lama lagi. Saksikan. Lembah Kelang menyaksikan remajanya yang berusia 16 dan 17 tahun selain golongan antara 12 dan 15 tahun yang berisiko tinggi atau mempunyai penyakit kronik bakal mendapat suntikan pertama vaksin mereka minggu ini diikuti Pulau Pinang pada akhir September. Ia susulan program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK bagi golongan remaja yang dimulakan di Sarawak pada 8 September 2021. Sehingga 15 September lalu, seramai 65,252 remaja Sarawak sudah menerima satu dos suntikan vaksin. Ini diikuti Labuan bermula 11 September lalu membabitkan lebih 2,500 pelajar selain remaja tercicir atau tidak bersekolah secara walk-in. Keperluan vaksinasi kepada golongan ini amat penting untuk melindungi daripada jangkitan COVID-19 terutama menjelang pembukaan semula sekolah yang dijadual secara berperingkat bermula 3 Oktober depan. Pakar perunding kardiologi pediatrik Pusat Perubatan Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Nur Azah Zahari berkongsi pandangan. Bagaimana kita tahu varian baru seperti varian Delta, kadar jangkitannya adalah 2 kali ganda daripada varian-varian yang lain. Jadi jika kanak-kanak ni golongan tidak divaksinasi, golongan dewasa yang lain telah divaksinasi, maka kanak-kanak akan menjadi golongan yang seterusnya. Saya galakkan ibu bapa untuk membawa anak-anak mereka mengambil vaksin. Lebih baik kita melindungi anak-anak kita lah, dan juga tolong dapatkan maklumat yang betul daripada yang pakar mengenai vaksin ini. Malaysia sebelum ini mengesyorkan suntikan vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech untuk remaja berusia 12 tahun ke atas. Vaksinasi remaja adalah antara dasar dipersetujui Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 sejajar kelulusan oleh Bahagian Regulatori Farmasi Negara bagi penggunaan Pfizer untuk remaja. Bagi Nur Anisah Muhammad Syari, beliau mahu anak-anaknya segera mendapatkan vaksin sebagai benteng daripada serangan ganas COVID-19 di samping mengelak membahayakan kesihatan mereka dan orang sekeliling. Kami berdua memang amat bersetuju, sepakat jika anak-anak kami terpilih untuk vaksin dalam masa yang terdekat ni lah, fikirkan untuk anak orang lain juga. Sebab kalau anak kita yang tak vaksin, mungkin anak kita ni pembawa penyakit. Anak puan nak sekolah, anak saya nak sekolah. Semua orang nak sekolah, nak jalani kehidupan macam biasa. So tolonglah fikirkan, berilah anak-anak vaksin sebelum terlambat. Apa lagi cara terbaik untuk ibu bapa mendapatkan perlindungan buat anak-anak mereka? Dapatkan maklumat tepat berhubung vaksinasi remaja. Buat keputusan tepat dan penting. Jangan sampai nyawa anak-anak yang terancam. Seramai 240,000 golongan remaja di bawah 18 tahun di Sarawak telah dan akan menerima vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Peningkatan kes membabitkan kanak-kanak dan juga penularan varian Delta telah menggesa kerajaan untuk melaksanakan pemberian vaksin ke atas golongan ini. Program vaksin kepada rakyat tertumpu di seluruh dunia termasuklah negara-negara miskin bagi membendung penularan wabak COVID-19. Negara-negara kaya seperti G7 digesa untuk memberikan stok vaksin mereka kepada negara-negara miskin yang tidak mampu untuk membendung penularan virus kejam ini. Ikuti laporan Rentas Dunia.
Barat dikuatiri akan menyebabkan ribuan kematian yang tidak wajar akibat jangkitan COVID-19 sekiranya negara-negara kaya ini, terutamanya kumpulan G7 yang merangkumi United Kingdom atau UK, Kanada, Amerika Syarikat, Itali, Jerman, Perancis dan Jepun terus mengumpul bekalan vaksin dunia. G7 menerusi satu sidang yang dianjurkan Perdana Menteri UK Boris Johnson pada Jun lalu berikrar untuk mengagihkan 870 juta dos vaksin kepada negara miskin menerusi program di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO. Bagaimanapun hanya 100 juta dos vaksin baru diagihkan. Bekas Perdana Menteri UK Gordon Brown menyifatkan kegagalan G7 dalam berkongsi manfaat penemuan vaksin COVID-19 sebagai musibah moral ketika hanya 3% penduduk Afrika misalnya baru menerima dos lengkap vaksin. Setakat ini Afrika baru menerima 158 juta dos vaksinnya. Pengeluaran vaksin dunia dijangka mencecah 2 bilion dos sebulan menjelang akhir tahun ini yang menyaksikan negara-negara kaya mempunyai lebihan 1 bilion dos yang akhirnya dibuang begitu saja sekiranya penawar bagi membendung penularan wabak COVID-19 itu tidak diagihkan segera kepada negara yang memerlukan. Lembah Kelang kembali hidup susulan kelonggaran prosedur operasi standard atau SOP oleh kerajaan berikutan peralihan ke Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara atau PPN berkuat kuasa 10 September 2021. Dine-in di premis untuk pelanggan yang lengkap dos vaksin, riadah dan kegiatan pelancongan dalam negeri adalah antara kelonggaran diberikan meliputi Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Di Negeri Sembilan, Port Dickson diberi nafas baru, antaranya menerusi kerja-kerja naik taraf pusat penempatan semula penjaja dan pembinaan infrastruktur di dataran Teluk Kemang. Ia sebagai persediaan menyambut kedatangan sejuta pelancong domestik seperti yang disasarkan Majlis Pembandaran Port Dickson menjelang akhir tahun ini. Sarawak seperti Negeri Sembilan yang berada dalam fasa 3 bagaimanapun menyaksikan Delta menjadi varian dominan dalam kes baru jangkitan COVID-19. Daripada 307 kes positif yang direkodkan pada 31 Ogos, Delta dikesan pada kadar 99% sekaligus menyaksikan peningkatan daripada 82% pada 2 Ogos lalu. Mereka semua memberi teamwork yang baik dalam mengurus pesakit-pesakit yang sangat kritikal. Hospital Sungai Buloh pernah jadi saksi kepada banyak penderitaan. Banyak air mata yang gugur kerana kehilangan keluarga tersayang. Sedang para petugas medikalnya hanya mampu berdoa agar masih ada kekuatan yang bersisa untuk meneruskan perjuangan. Siren ambulans yang dulunya memenuhi bahagian kecemasannya kini sudah tidak sekerap dulu. Penurunan kes baru jangkitan COVID-19 dan kadar kesembuhan yang tinggi nyata memberi kelegaan sebagaimana dikongsi pengarahnya Dr. Kuldip Kaur, anak perempuan Prem Singh. Kadar sembuh pada tahun 2020 kita nampak adalah 26,853 kes pada keseluruhannya lah. Dan kes sembuh pada tahun 2021 sehingga akhir bulan Ogos 2021 adalah 34,800 kes. Kadar kematian pula, ini menunjukkan penurunan sejak minggu pertama. Dia meningkat pada bulan Jun dan penurunan adalah sekarang. Dijadikan hospital COVID-19 berkuat kuasa pada 2 Oktober 2020. Suasana ibarat medan perang dengan pertempuran yang tiada berkesudahan. Jadi, bagaimana kes COVID-19 ini berjaya ditangani Hospital Sungai Buloh? Berkaitan dengan kejayaan Hospital Sungai Buloh,
Dalam menangani kes COVID-19 sepanjang 2 tahun ni, penglibatan semua peringkat jawatan di hospital ni, di mana mereka semua memberi teamwork yang baik, membantu dalam mengurus pesakit-pesakit COVID-19 yang sangat kritikal dan pemantauan sumber secara optimum. Dari segi peralatan, dari segi PPE, dari segi ubat-ubatan. Siapa yang jaga kena macam ni, okey? Spa semua pun macam tu, okey? Dr. Kuldeep Kaur yang pernah menyuarakan kebimbangan terhadap jumlah kematian yang tinggi dan kepadatan di ICU yang mencapai tahap maksimum melihat penurunan kes kritikal disebabkan oleh satu faktor utama. Program vaksinasi kebangsaan secara besar-besaran telah membantu kepada penurunan kes-kes kritikal ni dan kerjasama yang baik dengan semua pihak. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya Jananik dalam Bantras COVID-19. Laporan tadi telah menunjukkan bahawa pesakit-pesakit COVID-19 tidak lagi membanjiri Hospital Sungai Buloh dan kes COVID-19 telah pun berkurangan. Diharapkan kejayaan mencapai imuniti kelompok bagi vaksin COVID-19 akan dicapai dengan segera. Ikuti laporan dan status terkini tentang COVID-19 bersama Kementerian Kesihatan Malaysia. Saksikan. Kes COVID-19 dilaporkan telah meningkat akhir-akhir ini. Ini sikit sebanyak disumbang oleh peningkatan jumlah saringan yang dilakukan pada setiap hari di mana saringan telah meningkat daripada 50,000 ke angka 150,000 saringan yang dijalankan pada setiap hari. Peningkatan saringan yang dilakukan pada setiap hari ini banyak disumbang oleh peningkatan kapasiti makmal untuk memproses ujian saringan dan juga ketersediaan ujian saringan COVID-19 yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Kit ujian ini boleh diperolehi dari farmasi yang berhampiran dengan rumah anda. Terdapat lebih kurang 18 kit ujian yang telah mendapat kelulusan bersyarat daripada MDA iaitu pihak berkuasa peranti perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kit ini menggunakan air liur atau swab hidung atau tekak. Kita boleh tengok keputusan tu sama ada positif atau negatif melalui jalur berwarna pada kita punya kit lah. Anda boleh melaporkan hasil daripada ujian ini ke MySejahtera. Klik Help Desk, kemudian tekan mula dan kemudian tekan pada G iaitu saya ingin mengemaskini laporan ujian kendiri. Sekiranya keputusan anda adalah positif, anda akan dikategorikan sebagai kes positif selepas pengesahan. Dan selepas selesai membuat pelaporan di MySejahtera, anda diminta hadir ke klinik kesihatan berhampiran untuk penilaian selanjutnya. 18,815 kes baru jangkitan COVID-19 dikesan pada 16 September 2021. Hanya 1.2% membabitkan kes serius kategori 3, 4 dan 5. Dapatkan dos lengkap vaksinasi anda sebagai benteng pertahanan. Patuhi SOP untuk kita kembali ke kehidupan normal. Menang bersama, lindungi diri, lindungi semua. Ramai yang cakap, terima kasih datang. Kita tak sangka pun ada program ni boleh datang ke rumah. Program vaksinasi dari rumah ke rumah dilihat memberi kemudahan kepada komuniti yang sukar dijangkau, terutamanya warga emas, orang kurang upaya atau OKU dan mereka yang terlantar sakit di negara ini. Projek Rintis yang bermula di Selangor pada 6 Julai 2021 kini diperluaskan ke seluruh negara. Selain Imarat, program itu turut menarik penyertaan Persatuan Bulan Sabit Merah, National Cancer Society Malaysia dan Mercy Malaysia. Sumber pesakit terlantar kita, pertama kita akan dapat daripada klien-klien Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menerima skim bantuan pesakit terlantar dan juga pejabat kesihatan daerah
Program sebegini tentunya tidak terlepas daripada berdepan cabaran. Program ni agak mencabar bagi kami sebab jarak dari satu rumah ke rumah yang agak jauh dan memastikan keluarga ini bersedia untuk menerima kedatangan kami. Namun respon positif penerima menjadikan segalanya berbaloi. Ramai yang cakap, terima kasih datang. Kita tak sangka pun ada program ni boleh datang ke rumah. So saya bersyukur sangat-sangat kerana nak bawa dia pergi ke pusat vaksin bukan senang lah. Pernah ditidurkan di unit rawatan rapi kerana jangkitan COVID-19 tahap 4, Sim Eng Hua, 53 tahun, lega dapat divaksin selepas sembuh. Semasa My Sejahtera bagi saya appointment, masa tu saya masih dalam ward, tak dapat attend. So hari ni baru saya ambil vaksin. Terima kasih. Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Lindungi diri, lindungi semua. Kembali bersama saya Jana Nik dalam Bantras COVID-19. Program Outreach e-Maret dengan kerjasama Pusat Kesihatan Daerah telah memberikan kemudahan dan kesenangan kepada warga emas, orang-orang kurang upaya serta orang yang terlantar sakit di mana mereka tidak perlu ke mana-mana pusat vaksin tetapi hanya tunggu di rumah, pasukan ini akan datang dan memberikan mereka vaksin. Baru-baru ini saya bersama Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia dan juga NGO telah berkunjung ke rumah Encik Buhari, seorang bapa tunggal kepada 2 orang anak perempuan yang menghadapi kesusahan di musim pandemik ini. Kita ikuti kisah 3 beranak ini. Telefon. Telefon. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demi anak-anaknya, Muhammad Buhari Mukhtar menepikan rasa gentar terhadap risiko jangkitan COVID-19 apabila keluar mencari rezeki sebagai penghantar makanan. Sejak pemergian isteri Nur Maslinda Nurman yang meninggal dunia pada usia 38 tahun akibat bara, beliau sajalah tempat bergantung 2 anak istimewa mereka, Nur Aisyah Muhammad Buhari 17 tahun dan Nur Maisara Muhammad Buhari 15 tahun yang menghidapi autism. Sarah pergi masuk, letak sabun. Assalamualaikum Cik Wari. Kita dari Bantras COVID-19 dan juga pihak Finas hari ini nak menyampaikan sedikit sumbangan lah. Sumbangan daripada Finas atau mana? Okey, pula. Terima kasih banyaklah. Nasib Muhammad Buhari sekeluarga mendapat perhatian Finas yang baru ini bersama Koperasi Al-Najah dan Yayasan Felda menyantuni mereka bagi menghulurkan bantuan. Apa yang perlu ditakutinya, bagaimanapun terjadi juga apabila beliau sekeluarga disahkan positif COVID-19. Di kuarantin, beliau gusar memikirkan pendapatan yang terjejas. Bagaimana mahu meneruskan kelangsungan hidup? Jadi kat sini kita nak tanya macam mana mula-mula boleh kena boleh positif COVID ni? Last saya jumpa, saya hantar makanan tu dekat orang yang tengah kuarantin. Dan saya ingatlah, tapi mungkin tempat lain pun saya kena. Pada 8 bulan 8 itu sudah naik. Saya kata, ni macam tak kena. Bila adik dia cek kan, 38 lebih. Saya pun pergi klinik. Saya terus buat swab test. Bila buat test tu, saya buat semua dah. Semua positif. Sebenarnya benda tu banyak mengajar saya lah. Pentingnya kerjasama, kita punya hubungan dengan tetangga-tetangga lain. Nuha, Runa. Kepada anak-anaknya, beliau memberikan sepenuh kasih sayang. Bukan sahaja kerana janjinya kepada Allahyarham isteri untuk menjaga amanah yang ditinggalkan. Ayah macam mana? Sayang ayah tak? Sayang. Akak ni datang nak tengok Sarah dengan Aisyah. Ni nak buat apa gerakam? Nak masuk TV nanti? Popularnya. Sudah 5 tahun sejak Nur Maslinda pergi menghadap Ilahi dan walaupun bukan mudah untuk membesarkan anak-anak seperti mereka, Muhammad Buhari tidak mengeluh. Kerana anak-anaklah yang menjadi kekuatannya selama ini. Kalau boleh abang kongsikan sikitlah kepayahan untuk membesarkan mereka masa kecil-kecil dulu. Aisyah ni dia dengan adik tu dia lain sikit. Aisyah ni dia memang autism, betul-betul autism.
Doktor cakap kalau Sarah tu dia macam kopi perangai dia. Tapi kat sini kalau saya nak uduhkan apa-apa, saya kena cakap dengan sebelah dia. Oh, adik yang akan jaga kakak. Adik dia lagi tahu, lagi matang. Autism dia buat satu benda dia suka berulang-ulangan. Ulku fiha sami'un laha. Kedua-duanya masih lagi orang kata belajar. Jadi proses pembelajaran tu kan kemahiran tu sepatutnya selalunya dekat sekolah kan. Tapi sekarang ni macam mana? Sekarang ni sedikit terbantuklah. Sebab PDPR dia boleh tengok. Tapi dia boleh lari dari kelas tu. Kalau kat sekolah tak boleh lari kan. Kena hadap juga. Di sebalik kepayahan ini, jelas anak-anak adalah penyeri hidupnya. Beliau sanggup melakukan apa saja untuk mereka. Kalau ada apa-apa, nak makan apa? Panggilan. Panggilan. Kau bapa ya? Pengalaman dijangkiti virus COVID-19 juga menyedarkannya penting untuk mereka sekeluarga mendapatkan perlindungan. Bagi saya lah, vaksin tu memanglah kita kena ambil. Saranan dari kerajaan tu memang kita kena patuhi. Sebab dia mungkin tidak menyelamatkan kita 100%, tapi dia mengurangkan risiko kita. Anak-anak pun cikgu ada tanya, dia akan buat nantilah. Terima kasih Cik Buhari kerana hari ini sudi bersama dengan kita dan saya ada sedikit sumbangan daripada pihak saya, Bantuan COVID-19 dan juga Finas. Kita harapkan ini sedikit sebanyak dapatlah meringankan beban kan. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk Hadi. Terima kasih Cik Buhari. Hari ini saya rasa vibe dengan Cik Buhari ni memang rasa sangat-sangat positif ya. Kan? Betul tak Aisyah? Membesarkan 2 orang anak perempuan autism tanpa kehadiran isteri tercinta merupakan cabaran terbesar bagi Encik Buhari. Namun, kasih bapa tidak pernah melunturkan semangat Encik Buhari dalam menjaga amanah Allah ini. Kita doakan agar Encik Buhari sentiasa sihat, dilindungi dan dipermudahkan urusan. Baiklah, itu sahaja laporan dan info yang dapat saya kongsikan kepada anda minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Ingat, bantras sampai tuntas. Kita mesti menang. Assalamualaikum.